Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin summa amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ay ila qurbi yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. إن شاء الله وما شاء الله وتبارك الله. Kita sambung balik muzakarah kita kitab Bahrul Madhi jilid yang pertama pada muka surat 24. Masih lagi dalam bicara bab ma yaqulu idza dakhala al-khala', iaitu barang yang dikata oleh seorang apabila masuk ia akan jamban. Dah. Jadi kata pengarang kita rahimallahu taala, mas'alatun ay hadhi mas'alatun, bermula satu masalah, iaitu masalah nombornya kalau dalam kitab ni masalah yang ke-53. Masuk jamban, mengapa membaca doanya masuk jamban? Apa hikmah masuk jamban tu baca doa tu? Apa hikmah dia, apa rahsia dia, apa fadilat dia? Ya saudaraku, inilah satu pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umatnya yang mana? Umatnya yang tiada maksum. Tu sifat umat maksum, asli, dengan makna yang tidak terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Itulah adapun asal kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Asal kita ni, lahir beranak kita ni, tiap-tiap yang dilahirkan, mana anak yang dilahirkan, benih yang dilahirkan, yuladu, diberanakkan dia 'alal fitrah, di atas fitrah. Ulama mentafsirkan ada-adanya memaknakan dengan makna bersih, suci, tak ada dosa, tu fitrah. Yang keduanya ulama mentafsirkan makna fitrah iaitu Islam. Fitrah tu Islam. Yang dimaksud kata agama fitrah iaitu Islam. Makna kita ni lahir belaka Islam belaka. Fa abawahu
yuhawwidani, maka kedua ibu bapa lah mencorakkan anak tu. Makna anak-anak ni kita ni anak belaka, belum jadi pak anak belaka. Sebelum jadi suami bujai belaka. Kedua ibu bapa je. Sebab tu dah. Sebab tu tak lepas juga kita nak ayat anak saya ajar belaka dah ustaz gini. Ya. Terkadang kita ajar anak dengan cara baik dan kelakuan tu baik dah, tapi Tuhan nak juga uji kita dan nak kafarahkan dosa kita melalui anak kita. Sebab tu kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Anak tu, anak-anak kita ataupun diri kita ni sendiri cerminan bagi pihak lain. Iaitu sama ada pihak isteri kalau kita suami, dan anak-anak kalau kita ayah. Maka mak pak dia lah keduanya yang nak mencorakkan dia, sama ada yuhawwidan, sama nak mencorakkan dia jadi Yahudi atau Nusar, menasarakan dia, atau yumajjisani, atau nak memajusikan dia. Corak ikutlah. Tu asal, tapi asal kita gitu. Jadi lepas pada kita akhir balik cukup umur pada perkiraan syarak, maka kita ni umat Nabi yang dipanggil apa? Yang tiada maksum dah. Yang tidak maksum mana tak terpelihara dah daripada jatuh dan dosa dan maksiat. Maka Nabi kita dan lainnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain alaihi wasallam lainnya tu maksum daripada dosa. Adapun nabi kita dan lain-lain nabi itu maksum. Apa makna? Terpelihara daripada dosa. Dan begitu juga terpelihara daripada dosa, terpelihara juga daripada sako dia. Sako hak ada di dia tu. Tiap-tiap kita ni beranak tu ada sako, dia dipanggil korin. Kalau daripada pihak ni lah, pihak syaitan ni, ada sako kita ni adalah sako belaka. Hatta engkau punya Rasulullah, kata Siti Aisyah tanya, engkau punya Rasulullah ada sako juga, ada korin? Ya, aku pun ada. Nabi kata, hanya saja korin aku ni, sako aku ni, bahasa kita sako lah, panggil sako lah. Kalau kau Arab panggil korin. Bahasa mudah kita sako lah. Hanya saja sako ada aku, korin ada aku ni, Allah Ta'ala pera dah, ikat kemah dah. Dia tak boleh nak apa, nak kucar Nabi-Nabi. Kenapa? Nabi-Nabi ni maksum. Itu salah satu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib kita beriktiqad bahawasanya Nabi-Nabi ni maksum. Apa maksum? Iaitu seorang laki-laki yang diberikan wahyu kepadanya Rasulullah. Beramal untuk diri dia, wajib menyampaikan kepada umatnya, dan mereka itu lagi satu wajib i'tiqad, mereka tu maksum, dipelihara Allah Ta'ala jatuh dalam dosa dan maksiat. Tak jatuh dalam dosa maksiat. Wajib i'tiqad gitu kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada puak Syiah, dia mereka ini tidak i'tiqad lagu tu. Adapun mereka i'tiqad imam-imam tu hak maksum. Adapun nabi-nabi serupa je. Kerana mereka tak pakar. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ada sifat hasad deki dia lebih kurang Yahudi juga. Sebab tu mereka ni mencela para nabi, iaitu nabi dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan sahabat Ali setengahnya. Siapa-siapa yang selawat pada Nabi satu selawat, maka Allah Ta'ala 10 selawat atas dia. Siapa yang mencela para Nabi satu celaan, maka Allah Ta'ala mencela dia 10 celaan. Salah satu mencela para Nabi tu, kata menyakiti para ahlul bait dia. Tetapi membaca ia Nabi SAW, Nabi maksum dah ni. Nabi lain maksum dah. Tetapi sungguh pun maksum. Tetapi membaca ia
yakni Nabi kita dan Nabi-Nabi lain akan doa waktu masuk jambang itu. Nah, ia hendak apa tu? Maksud kata baca tu. Ia, yakni maksudnya ia hendak mengajar umatnya dengan perbuatan. Tu. Nabi nak tunjuk contoh uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, walha Nabi maksum. Tapi nak ajar juga pada umat dia. Dan nak memberi ketahuikan. Dan memberi ketahuikan, makna nak memberi ketahuikan bahawasanya seorang yang masuk jambang dengan tiada membaca doanya, yakni doa masuk jambang, amatlah suka cita syaitan oleh dapat ia syaitan serta mana seorang yang masuk jambang dengan tak ada baca doa tu. Duduklah syaitan tu, duduk belomoh bersepakat dengan kita, dengan kekotoran yang bangsa maknawi. Mana duduk serta kita tu? Di dalam jambang. Ingat molek. Dalam jambang ada orang lain pula. Waktu nak sangat baca doa tu, maksud paling kurang a'udzubillah. Paling kurang. Dah. Ataupun bacalah mana-mana zikir. Paling kurang tu. Tapi hak warid, hak datang Nabi ajar lagu ni. Hak datang dalam kitab ni. Lepas kita baca dah. Tu. Kita ni ada sakor kita koring ada lah. Tu pasal kalau bahasa syaitan ni, jin ni, hatu ni. Kalau bangsa malaikat raqib atid. Hatu sekali dengan kita dah. Tak cerita tangan sama. Bangsa malaikat raqib atid. Kalau bahasa koring jin tu. Sakor tu, bahasa syaitan ada. Ni masuk jambe pula, ada. Sebab tu Nabi ajar sangat tu. Berlepas diri. Berlepas diri. Kerana warid datang daripada dalam kitab. Sebut dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada warid dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawi Al-Bantani. Ada datang satu riwayat daripada Ibnu Umar. Umar Al-Khattab. Inna zuriyatas syaitan. Sesungguhnya setan ni ada zuriat dia tis'atun 9. Setan ni dia ada zuriat dia 9. 9 setan ni ada zuriat dia. Ada 9. Sebut dalam kitab Nasaihul Ibad. Riwayat daripada Umar Al-Khattab. Pertamanya Zallaitun. Hak pertama nama Zallaitun. Satu nama syaitan Zallaitun. Wawasinun yang kedua. Walaqusun yang ketiga. Wa a'wanun yang keempat. Wa haffafun yang kelima. Wa murratun yang keenam. Wa masutun yang ketujuh. Wa dasimun yang ke-8. Lepas tu wa walhan yang ke-9. Tugas masing-masing ada berlaku tugas. Wa zallaitun, dan bermula zallatun ni apa dia tugas dia? Fa huwa sahibul aswaqi fa nasaba fiha ra'aituhu. Ada pun bermula zallaitun ni, maka ia zallaitun tu zallaitun tu bertugas dia sahibul aswaqi. Dia bertugas zaitun ni nak menggoda orang-orang di aswaq. Aswaq jamak daripada saukun. Saukun tu pasar, aswaq ni pasar-pasar, banyak pasar. Pasar Malay lah, banyak pasar. Banyak orang jual pasar Malay, dipanggil aswaq. Tugas dia zallaitun, tugas dia kita pergi kedai pasar raya ni, tugas dia. Nak apa? Nak menggoda orang-orang yang duduk di pasar-pasar. Gapo dia tu? Kerja dia. Kerja dia nak menggoda orang-orang yang masuk pasar, maka dia pun fa nasaba fiha ra'aituhu. Dia pun mengibarkan bendera-bendera dia, panji-panji dia, eret.
Suruhlah orang duk pasal, kalau orang jual nak menipu, nak khelak, kalau orang beli ada mata dia bagai-bagai lah. Macam-macam lah masuk pasal. Sebab tu kita ni sunat masuk pasar, sunat banyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masuk pasar berjalan nak beli, jangan tinggal zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca tu. Masuk pasar malam. Kerana di sana ada zalaitun. Hak duk menarik menggoda orang-orang hak duduk dalam pasar tu. Tu tugas dia zalaitun. Yang keduanya tugas apa pula? Kata yang tu wasin. Wasin. Wa amma wasin, adapun wasin ni fa huwa sahibul musibati. Dia ni tugas dia nak menggoda orang-orang musibati, orang-orang hak tertimpa bala musibah. Orang hak kena timpa bala banjir ke apa, mati dan sebagainya, kerja apa nak merapat melalak. Kalau retin orang dia nak goda. Oh, tok lelaki mati lemah, dia raung tepi, tarik rambut lah. Tu kerja dia. Wasin. Sebab tu kita banyaklah berdoa dengan Allah Taala, a'udzubillahi min jahdil bala'i. Aku mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala minal jahdil bala', daripada ujian yang jahd. Ujian yang keras. Makna ujian yang kita tak nak tahan. Siapa buat kita putus asa daripada rahmat Tuhan. Ujian yang keras makna yang tak meninggikan martabat keimanan kita, tak mengangkatkan martabat keimanan kita. Illa melainkan bala'un, ujian fihi, ada yang ada pada ujian itu apa? Ala'un dengan makna ar-rif'atu wasyarafu. Makna ujian bala yang tipu kita ada ar-rif'atu, yang mengangkatkan darjat kita, wasyaraf, dan ada menambah kemuliaan kita dalam ujian tu. Ujian lagu tu tak apa. Tu sebut katalah illa fihi, melainkan dalam ujian itu, dalam bala musibah itu, ala uja'a, masdar bagi masdar tu daripada masdar aliyah mulia itulah. Dipanggil isim alam, dipanggil ala'u, dengan makna ar-rif'atu wasyarafu, ketinggian dan kemuliaan. Tak embuh, kita tak embuh jenis ujian hak melemahkan kita jadi putus asa, siapa kita meratap. Ingat, kalau kata kita kena timpa uji satu perkara ni yang jadi lemah kita, niscaya kita sedang digoda oleh wasin. Dok masuk bagi waswas dalam hati kita ni. Yalah tu, kita sudah kena godaan wasin, anak syaitan yang bernama wasin, yang tugas dia saya sebut tadi. Hak sebut tadi, iaitu apa tugas dia wasin ni? Iaitu tugas dia tadi iaitu fahuwa sahibul musibati, duk menggoda orang-orang yang tertimpa musibah. Sebab tu Allah Taala sebut orang yang beriman ni alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sifat orang beriman ni, apabila ditimpakan musibah, qalu, maka berkata mereka orang beriman ni, ini beriman dengan ketetapan Tuhan ni, sama ada buruk baik, sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa setara mana? Siapa terpadam api. Satu masa Nabi SAW duduk di station, tiba-tiba padam api. Api terpadam, pelita padam. Nabi pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hai Siti Aisyah pun kejut. Hai Rasulullah. Hai lapu mapuh pun lapu mapuh pun sebut inna lillahi. Ya, bala juga dia kata, tak dimulai cerah ni gelap, nak berjalan tak nampak, cuma malam kita.
Malam-malam ni nak klik lagi lampu motor mampu. Tak jadi susah, jadi mudarat kita. Siapa setara tu. Berapa tak? Sebut itu dulu, jangan duk beratak nangis. Dah. Mak kena manjik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syarat nak jadi pahala pada ujian tu, syarat dia sabar. Allazina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka wa yuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Allazina sabiru kan, mereka itu yang sabar, mereka itu dengan apa yang Allah Taala timpa musibah tu sabar. Pertama sekali sabar. Kedua, nak redha susah. Kita susah nak redha. Martabat redha ni tinggi. Tapi tak dapat tidak. Kalau nak jadi, nak yang bala ujian tadi, nak jadikan pahala esok dengan makna apa? Mudah kita nak masuk syurga dengan tak ada hisab. Sabarlah apa musibah yang Tuhan bagi tu. Hak molek lagi, hak sempurna lagi, redha. Makna redha tak ada iktiraf langsung. Dalam hati kita, dalam hati. Dalam hati yang masuk tu. Sifat hati belaka tu redha. Dengan sabar tu sifat hati belaka dalam hati. Mulut bunyi tapi dalam hati redha. Gini-gini lah mulut, gini-gini tapi dalam hati kena ada redha. Baru jadi bala tu baru jadi masuk dalam kata bala hak tadi. Apa tu? Illa balaun, melainkan bala, musibah, ujian, fihi, yang ada di dalamnya tu apa? Ala'u ay ar-rif'atu wasyarafu, ketinggian martabat darajat dan kemuliaan martabat darajat. Tu hijau wasin, tu hijaan wasin. Kerja dia nak mengasuk orang yang kena musibah ni supaya putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, a'wan. Wa amma a'wan. Ada pun bola a'wan ni, nama-nama syaitan ni. Fa huwa sahibus sultan. Dia ni kerja dia apa? Kerja nak menghasut puak-puak pemerintah ni. Tu kerja dia. Ingat molek kalau kita jadi pemerintah ni, hijauan dia nak pecah belah orang kerja. Yalah dah tu. Yalah dah tu. Kerja nak pecah belah je. Orang duk kacau nak suruh satu demo nak kerja kacau nak pecah belah. Nak teruk hawa nafsu. Ingat cor duk saing dengan setan nama apa? A'wan. Sudah terkena tergoda pada setan yang bernama A'wan. Kerja dia tu. Kerjaan dia tu sahibus sultan, makna duduk menggoda setan ni pada kerja nak buat kezaliman. Duk asuk setan, duk asuk ni kerja nak buat zalim, buat khianat tu je. Wa amma haffaf, adapun haffaf, anak setan ni, zuriat dia ni, nama 4 ni, fa huwa sahibus syarab. Dia ni nak menggoda orang, duk ajak orang minum arak, mabuk. Makan ganja, makan ketung, makan kuda, makan apa? Hak bagai-bagai isak gecak senapeh. Tu. Maka ni bermolek kita ada koring, kita ada saka dah. Saka kita boleh saing pula seorang lagi, nama apa? Haffafu. Boleh saing ke dia. Ada. Rakib atik tukang catat. Ingat balik. Yang kelima, wa amal qaus. Laqus. Bukan. Yang kelima tu murrah. Sahibul mazamira. Murrah ni dia sahibul mazamirah. Apa dia kerja dia? Laqus ni. Murrah ni. Murrah ni kerja dia duk ajak orang tiup suling, tiup suling. Makna sebut kata suling sini. Sini sebut secara majas, dia panggil majas. Min itlaqi juz'i wal iradati kull. Sebut satu bahagian daripada alatan lahwi. Music. Semalam baru duk bahas, malam nak bahas panjang-panjang. Suling. Suling ni hak diharamkan syarak.
Wa minan nas, setengah daripada manusia yashtari lahwal hadisi. Setengah manusia ni yang guna perkataan lahwal hadisi, perkataan yang sia-sia. Lahwal hadisi dia panggil. Ulama tafsir lahwal hadis ni iaitu nyanyian-nyanyian yang melekakan manusia, yang menyesatkan manusia an sabilillah, daripada agama Allah, bi ghairi ilmi, dengan ketiadaan ilmu. Allah sebut iaitu nyanyian-nyanyian yang melalaikan, yang melekakan gitu. Asal nyanyian ni ada khilaf ulama lah sebut. Tapi yang sebagaimana disebut dalam kitab Sairus Salikin, ambil daripada Ihya Ulumuddin, iaitu permainan alatan muzik yang diharamkan ialah termasuknya benda hak bertali. Dia panggil apa? Kecapi. Kecapi ini gitar lah. Kemudian rubak. Rubak gitar. Kemudian gong gendang. Gendang hak ada mulut dua. Hak ada dua mulut. Hak ada dua mulut, tak ada mulut. Dia ada dua mulut gitu. Hak katok dua-dua tu. Kemudian disebut lagi apa? Bangsi. Bangsi ni lah seruling bangsi. Nah, sebut dalam kitab mari pada hadis Nabi SAW, sebut hadis riwayat daripada Ibn Hajar ada juga dalam kitab Syekh Ibn Hajar, akan ada satu golongan umat aku ni yang menghalalkan zina, arak, dan sebut dalam tu apa? Al-mi'azif. Al-ma'azif. Al-ma'azifu ataupun milahi. Apa makna ma'azif? Milahi iaitu muzik. Muzik. Jadi disebut sini muzik. Muzik tu alat dia benda apa? Ni ulama sebut gitar, kecapi, hak benda bertali dan juga seruling. Tu. Ni ada penggoda orang ni. Jadi sebenarnya ada khilaf ulama kerana tak zahir dalam Quran. Allah Taala tak sebut secara soreh macam zina. Allah Taala sebut haram, ijma' ulama. Arak, ijma' ulama haram. Allah Taala sebut judi. Tapi dalam Quran tak ada sebut secara soreh. Tapi ada dalil zanni, dalil yang zanni, menunjuk pada kata haramnya. Dan ada juga hadis-hadis yang menunjuk pada dalil zanni yang menunjuk pada harusnya. Jadi ada khilaf ulama. Jadi jumhur ulama fuqaha muzik ni haram, termasuklah mazhab 4. Melainkan iaitu beberapa ulama seperti Imam Ghazali mengharuskan dengan prinsip-prinsip syarat-syarat adat yang tertentu. Ada keharusan dia. Kenapa? Islam ni mari bukan nak mengharamkan belaka. Kita tengok muzik ni ada fitrah manusia ni, tak boleh. Fitrah manusia suka pada gemar benda hak menarik perasaan, jadi ada juga setengahnya Imam Ghazali lah mengharuskan. Kita tengok sendiri dalam bab dia. Saya pergi tengok buka jilid 34 kitab Sairus Salikin, dicari babus simak, adab-adab mendengar muzik. Kita tengok sendiri semua ayat situ. Maknanya muzik ni ada khilaf ulama, dan ulama fiqh lah banyak mengharamkan. Kenapa? Kerana muzik ni dia ghalib, dia duduk pada tempat-tempat orang Nabi sebut tadi, akan ada umat aku yang menghalalkan zina. Hak terang pula tersebut arak, batu al-ma'azif, yang ma'azif muzik ataupun milahi disebut dalam bahasa Arab ni, muzik. Maka muzik ni tak ada sebut secara soreh macam zina arak dalam Quran. Haram dia. Nampak tak? Jadi haram dia kuat dia. Ulama letak atas kaedah tu ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Benda hak menarik kepada haram. Dia baliknya guana dulu. Zaman-zaman dulu, zaman jahiliyah dulu, orang-orang yang minum arak ni, dia minum arak serta dengar muzik. Dalam disko lah, dung 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 dung. Dia tak minum arak saja. Nampak tak? Dia minum serta ada bunyi-bunyian. Nampak tak? Tu. Jadi muzik ni bawa heret kepada yang haram tu banyak.
Jadi benda hak mengheret kepada orang ni ada, maka dihukum haram. Tu kaedah dia. Walaupun begitu ni ada khilaf ulama lah. Cuma kalau kita nak dengar pun pastikanlah benda-benda hak alatul lahwi ni yang diharamkan ulama tu kita tinggalkan gitulah. Nah. It's mudah je. Apa yang Allah Taala haramkan dalam kitab dia haramlah. Mana apa yang dihalal halal. Mana yang Allah Taala tak sebut. Wa ma sakata anhu afun. Apa yang Allah Taala sebut tu tak haramkan, maka itu satu kemaafan, keuzuran bagi kamu, kelonggaran bagi kamu. Adapun fatwa baru pun ada, boleh kita tengok sendiri dah. Fatwa Mesir pun ada. Masalah muzik ni. Jadi ya, nak ayat sini anak syaitan hak nama apa? Murrah tadi. Murrah tadi dah. Bukan murrah, iaitu Hafun. Anak syaitan yang bernama Hafun. Haffafun. Sahibu syarab. Murrah lah, ada murrah. Hak ni hafafu tu dia hak ngajak manusia minum arak. Lepas tu wa amma murrah fa huwa sahibul mazamir. Suling. Duk galak orang main muzik. Nak sini muzik lah, mana sebut suling, sebut satu bahagian daripada alatul lahwi. Alatul lahwi, alat yang melalaikan dia panggil. Sebab tu alatul lahwi ni jual apa tak sah. Dia panggil jual tak sah. Nah, kaedah dia gitu. Benda yang haram, tak ada nilai, tak ada apa kepujian pada syarak, jual apa tak sah. Sebab tu kalau alat-alat yang melalai, kalau kita pergi buat pecah, kita buat rosak apa, tak ada nak kena ganti. Tak serupa dengan kereta orang, motor orang, kalau kita pergi katok pecah macam ni, wajib daman, wajib kena ganti rugi. Ada perkataan alatul lahwi tak ada kena wajib kena ganti buat pecah lah. Tapi buat pecah pun kena demo sayang, gitar demo. Aku beli gitar karung 5,000 ni nak goreng-goreng buat pecah. Silap gocah. Tapi nak ayat tak kena ganti 5,000 tu. Tu syarat lagu tu dah. Tapi pada ada dia suruh ganti boleh 5,000. Gitar karung buat goreng-goreng ni. Nampak? Tu kerja dia. Kerja apa? Kerja murrah. Dia nak menggoda orang ni mendengar bunyi-bunyian yang melalaikan kepada jalan Allah. Ni muzik. Adapun nyanyian tu lain dah. Nyanyian tu suara sautun. Suara tu terkadang harus tengok keadaan. Banyaklah huraian ni, banyak tafsir yang banyak lagi nak ayat itlaq haram tak boleh juga. Kerana ada khilaf ulama di sana, perbahasan kena masuk satu bab yang khusus untuk bahas. Wa amal laqus, kemudian laqus. Fahuwa sahibul majus. Lakus. Ni anak syaitan lakus ni. Laku ni kerja dia apa? Kerja ni, kerja tugas dia si lakuh ni, dia nak menggoda. Kerja dia nak menyesat orang Yahudi, orang Majusi ni, puak-puak yang menyembah api bahala ni, nak kawi sesat lagi. Kawi sesat lagi. Tu kerja lakus. Tu kerja lakus. Tu kerja lakus. Dan kemudian siapa lagi? Wa amal masud fa huwa sahibul akhbari yulqiha fi afwahin nas wala yajiduna laha aslan. Lepas lakus tu pula marilah pula dia panggil masud. Masuk kerja dia kerja dia nak mengacau, nak beri khabar berita-berita palsu. Sehingga mana orang hak terima berita tak tahu dari mana sumber dia. Tak tahu. Kerja dia nak suruh buayak benda hak tak ada sumber, tak ada fakta. Dia buayak begitu, buayak begini supaya manusia jadi berbaloh. Berbaloh macam-macam lah. Tu kerja dia nak pelaga orang. Kerja dia batu api dia panggil. Apa tak? Ingat molek orang tu ada jadi an-namimah, ada pelaga orang ni. Dia duduk bersaing dengan masuk. Tu masuk duduk bersaing masuk. Koring dia duduk bersaing masuk molek. Kemudian ada lagi nama dia. Apa tu? Wa amad dasim fa huwa sahibul buyuti iza dakhala ar-rajulu al-manzila wa lam yusallim wa lam yuzkar wa lam yadhkur isma Allah ta'ala awqa'a fihi ma bainahuma munaza'atu hatta yaqa'u at-talaqu wal khul'u wad-darabu.
Tu dia pula dasing ni berat lagi. Kerja dia apa dia? Dasing. Kerja dia itu nak menggoda, nak melalaikan seorang laki-laki ataupun perempuan. Mana? Apabila masuk rumah tu, walam yusallim, tak beri salam, walam yadhkur ismallahi ta'ala. Ni dasing ni. Dan tak sebut nama-nama Allah. Au qa'a fi ma bainahuma. Jatuh berlakulah dia di antara keduanya. Bainahuma, di antara kedua, munazza'atu, sehingga jatuhlah di antara keduanya. Mana apa? Hak dalam rumah dan juga hak di luar rumah tu. Nampak tak? Maknanya apa hak dalam rumah? Isteri kita lah, anak-anak kita. Duduk dalam rumah kita, duduk kerja lelaki, kita balik tak beri salam pada ahli kita. Kerja dia nak beri bergolak je. Laki bini anak berciri kat dia, mak gitu. Tu dasing kerja dia nak merutuh rumah tangga orang. Rumah tangga mana? Hak tidak ada disebut nama Allah bila nak masuk. Yang tidak ada dia bagi salam. Sebab itulah kita nak masuk rumah tangga 10 kali masuk, 10 kali lah bagi salam. Kerana dia ada menarik rahmat daripada pertolongan Allah Ta'ala. Nah, anak-anak kita pun bagi salam. Bagi salam, apa masalah? Ataupun paling kurang sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala rabbina tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Tu paling kurang. Sebut itu. Nak masuk rumah tak ada orang. Dengan nama Allah walajna. Kami masuk. Nak tubik pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kami keluar. Wa ala rabbina tawakkalna. Dan di atas Tuhan kami lah kami berserah diri. Tu. Kalau tak ada sebut dah. Dasing ni lah. Dia duk menggoda antara kita ahli dalam kita dengan diri kita nak pecah belah rumah tangga tu. Kerjaan dasing tu kerjaan dia. Siapa bercerai beratlah. Wal khul'u. Wal darabu, siapa pukul-pukul. Balah. Dah. Itu. Wa amma adapun walhan. Walhan ni. Fahuwa yuwaswisu fil wudu'i. Ni hijau dia. Nak waswah orang ambil wudu. Wassalati wal ibadah. Ni hijau. Hak ni paling banyak kena kita ni. Nak hijau dia nak menggodok orang biar jadi waswah. Ingat tu, dia panggil walhan. Hijau dia nak waswah kita, ambil wudu jadi waswah. Nak kecing berak jadi waswah, basuh bersih tak bersih. Siapanya tenyeh, siapa apa melaleh lepas punggung. Ada nyeteng-nyeteng berasa tak bersih lagi. Ingat, kita basuh punggung kita ni bukannya wajib yakin zon memada dengan zon bersih dah. Tak apalah. Nampak tak? Kalau hak perempuan tu daripada kasak dia. Lepas ada buat air besar tu kasak. Dia kasak lah sikit. Muka ada bekas najis tu. Daripada kasak tu gosok-gosok sampai jadi licin. Dia bersih tu. Alamat, dia panggil alamat tanda dia. Kalau orang lelaki daripada licin. Pegang licin. Balik muka kulit orang lelaki ni dia kasar. Gosok-gosok berasa kasar balik. Bersih tu alamat dia, tanda punggung kita bersih lah tu. Lepas tu sunat nak cium tangan. Cium tangan sapu muka pula. Setengah ke. Basuh punggung nak cium. Tak sunat makruh cium. Tak sunat tak sunat cium. Makruh cium tu. Lepas tu sunat mana? Sunatnya tangan kita lepas pada gosok tu, basuh, sunat cari tepat-tepat latah-latah hok kasar tu. Sunat gonyoh. Gonyoh tangan bekas basuh punggung tadi, gonyoh atas latah yang licin tu. Yang licin pula, yang kasar tu. Tu. Tu hak tu sunat. Ada. Hak tak sunat ke pergi cium. Nak pastikan bersih tak bersih. Kalau ada bau, pergi bubuh sabun. Kalau kata takdir kata bau tu najis lah. Mana tak hilang lagi najis, tak hilang sebab bau kita pergi bubuh sabun. Tak hukum bersih. Kenapa? Bau tu terlindung oleh bau sabun. Cuba takdir kalau kata kita pergi bubuh sabun, tak pergi bubuh sabun, nescaya ada bau tu kuat. Bermakna ada lagi lah bekas najis tu.
tak hukum bersih tu. Ada? Pasal kita pergi bubuh sabun, tak maulah bubuh sabun. Tapi takdir kalau kata tak bubuh sabun bau lagi. Mana bila bau tak bersih lagi. Nampak tak? Sebab tu mengata aci bubuh sabun. Gosok sekadar maknanya zon dah bersih tapi ada bau ada lain sikit tu. Bau tu sukar nak buang. Kadang-kadang suatu najis kita makan sampai tak buang air sampai seminggu 2 minggu, mungkin bau dia kuat sikit. Ada pun anak-anak kita yang sudah apa dia panggil, sudah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni cara bersih dia lain pula. InsyaAllah belakang ada nanti cara bersih dia sebut. Najis mutawassitah ni lain pula cara bersih dia. Adapun najis mukhaffafah ni anak-anak yang belum makan apa lagi, simple saja. Pak dia kecil, ada. Ambil air kenyih, cak kenyih. Lah, selesai. Adapun najis mutawassitah ni cara dia lain. Mesti dia kena melalukan air. Pertama sekali kita hilangkan najis, ain najis dia, kemudian bekas tempat tu dia panggil sana tak ada dah. Ain najis tak ada dah. Tapi pada hukum ada lagi dia panggil najis hukmi. Najis ada dua lah, najis hukmi dan najis hissi. Najis hissi ni ada lagi ain dia. Sebab itulah dalam bab nyuci najis ni yang afdalnya kita istinja, makna kita izalatun najis, hilangkan dulu najis tu ain dia dengan batu. Kalau kita buang air besar tu, kemudian baru dengan air ataupun salah satu daripada keduanya. Tak apa dah. Di sana habis. Jadi ni dasing ni kerja dia. Kerja dia nak bagi waswah kita dalam ibadat. Buang kita wajib kita menyucikan diri kita daripada najis ghaid wal bauli, kecing berak tu pun dia waswah. Dia jadi waswah gitu. Ambil wuduk gitu, semayat begitu. Jalalah tu. Kuat sangat walhan tu di kita, kuat sangat walhan di kita tu. Maka minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak daripada godaan, tipu daya, walhan si anak syaitan dia ni. Tugas dia tu. Kerana tempat kotor tu, tempat kotor, masuk kata tempat kotor ni tempat kita buang bekas, kita buang raid, kita buang baul, tempat kotor tu. Kerana tempat kotor ni, kalau kita tak sebut masuk jambang, tak sebut tak sebut. Maka seorang yang dalam jambang hendak menghalaunya, nak menghalau syaitan dengan menyebut nama Allah. Bukannya bukannya tepat menyusutnya. Menyebut nama Allah. Nak menghalau dengan menyebut nama Allah. Tu. Seorang yang nak menghalau setan yang duduk dalam jambe tu. Hak nak waswah kita ni. Hak nak menggoda kita ni, maka menyebut nama Allah. Bukannya tepat menyebutnya. Bukannya tepat menyebutnya. Menghalau bukannya tempat menyebutnya. Apa makna bukan tempat menyebutnya? Iaitu dengan makna kita duduk jambe tu bukan tempat menyebut nama Allah asal dia, tapi hanya kita sebut tu nak menghalau dia. Kerana apa? Kerana tempat kotor dan najis. Dengan kerana itu bagi menghalaukan dia syaitan dan tiada memberi akan dia bersama masuk jambang, disebutkan nama Allah dengan kata a'udzubillah. Artinya aku berlindung dengan Allah, dan berlindung dahulu daripada menyebut akan nama Allah itu, supaya tersimpul peliharaan antara yang mengucapnya dengan antara syaitan dan keluar ia. Itu makna kita sebut dulu. Kita sebut mula-mula kata bukannya tempat menyebutnya. Dengan makna apa gini, syaitan tu duduk dalam jambe, tapi kita sebut bab jambe saya duduk dalam itu. Makna kita sebut dulu tu, kita sebut dulu tu dengan makna apa? Supaya tersimpul, dia panggil tersimpul peliharaan tu, kemah, makna simpul kemah. Allah Ta'ala perah kemah kita antara yang mengucap makna kita dengan antara syaitan
Dan mudah-mudahan syaitan yang ada dalam itu tubik keluar, tak mengganggu kita, tidak memberi waswas kita. Itulah hikmah dia ulama sebut. Dituntut sangat kita ni membanyakkan doa, iaitu tambah-tambah lagi masa nak masuk kepada tempat yang kotor-kotor najis ni. Habis itu dulu. Sudah molek sampai pada masuk bab baru. Itu bab ma yaqulu iza kharaja minal khala'i. Ini bab yang datang ini iaitu hadis barang yang dikata, doa yang dikata apabila keluar seorang daripada jamban. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ay alimun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sini